Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama-sama saya, Cikgu Azura binti Ali, Guru Cemerlang Ekonomi dari SMK Dang Anom, Merlimau, Melaka, dalam program Sehebat Jasin PPD Jasin akan membantu para pelajar untuk persediaan teknik menjawab kertas 1 dan kertas 2 Ekonomi SPM. Apa khabar semua pelajar? Cikgu doakan semuanya sihat-sihat sahaja. Baiklah, tanpa melengahkan masa, cikgu akan memulakan sesi teknik menjawab soalan ekonomi sekarang. Untuk kertas 1 ekonomi, kod kertas ialah 3767/1. Jenis instrumen ialah objektif yang terdiri daripada item aneka pilihan, aneka gabungan dan pernyataan betul atau salah. Bilangan soalan yang perlu pelajar jawab ialah 40 soalan kesemuanya. Jumlah markah ialah 40 markah dan tempoh masa yang diberikan untuk menjawab kertas ini ialah selama 1 jam 15 minit. Seterusnya, untuk kertas 2 ekonomi, kod 3767/2, jenis instrumen ialah ujian subjektif yang terdiri daripada item respon terhad, iaitu jawapan yang terikat dengan buku teks, dan respon terbuka iaitu pengetahuan am. Jumlah keseluruhan soalan dalam kertas 2 ini ialah sebanyak 7 soalan, tetapi pelajar hanya perlu menjawab 5 soalan saja, iaitu di bahagian A, 3 soalan diberikan dan wajib jawab semua, manakala pada bahagian B, pelajar hanya perlu memilih 2 sahaja daripada 4 soalan yang diberikan. Baiklah, untuk jumlah markah pula, bahagian A 60 markah dan bahagian B 40 markah. Dan ini menjadikan kertas 2 berjumlah 100 markah. Masa untuk menjawab diperuntukkan selama 2 jam 15 minit. Baiklah, di sini cikgu akan menerangkan sedikit panduan berkaitan kertas 2 bahagian A yang mengandungi 60 markah. Cikgu galakkan para pelajar mengambil perhatian pada bahagian ini kerana peruntukan markahnya sangat besar berbanding bahagian B. Seperti cikgu sebutkan tadi, bahagian A mengandungi 3 soalan dan setiap soalan peruntukan markahnya ialah 20 markah. Untuk soalan 1, objektif pentaksiran 1 hingga objektif pentaksiran 2, semua tajuk dari bab 1 hingga bab 2 yang akan ditanya. Untuk soalan 2, OP1 hingga OP2, semua tajuk dari bab 3 hingga bab 4. Dan soalan 3, OP1 hingga OP2, semua tajuk yang ditanya dari bab 5 hingga bab 6. Cara menjawab untuk kertas 2 bahagian A ini ialah para pelajar boleh menjawab dengan cara menulis fakta dan huraian. Seterusnya, untuk menjawab bahagian B iaitu soalan esei, ada 4 soalan esei diberikan dan pelajar hanya perlu pilih 2 soalan saja untuk dijawab. Soalan 4 hingga soalan 7 mengandungi 20 markah. Setiap soalan 20 markah itu ada pecahan soalan A, B dan C. Pecahan soalan boleh menjadi 5 tambah 5 tambah 10 atau 5 tambah 7 tambah 8 atau 6 tambah 6 tambah 8 dan sebagainya. Soalan untuk bahagian B ini merupakan respon terbuka iaitu mengandungi kemahiran menganalisis dan menilai, bentuk soalan, analisis, isu semasa, antarabangsa, soalan ada gambar, ada rajah, jadual, keluk, rumus, grafik, soalan umum. Bermula dari satu konsep ke konsep lain, kembangkan, merentasi topik mata pelajaran lain EMK. Baiklah, bagaimana para pelajar boleh skor untuk bahagian B ini? Cikgu berikan sedikit panduan skema jawapan mengikut rubrik analitikal agar pelajar dapat menjawab dengan lebih baik. Skema jawapan rubrik analitikal mempunyai 3 tahap iaitu tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Untuk tahap 1, markah yang pelajar peroleh hanya sekitar 1 markah hingga 4 markah di mana pada tahap ini pelajar hanya menjawab pada aras rendah iaitu pelajar hanya mengemukakan pengetahuan konsep dan kemahiran asas sahaja. Untuk tahap 2, markah yang pelajar peroleh hanya sekitar 5 hingga 8 markah di mana pada tahap ini pelajar menjawab pada aras sederhana iaitu pelajar telah boleh mengemukakan pemahaman yang baik dan kemahiran lengkap tetapi belum cukup menjawab soalan. Manakala untuk tahap 3,
Markah yang diperoleh ialah 9 hingga 10 markah, di mana pada tahap ini pelajar menjawab pada aras yang tinggi, iaitu pelajar telah mengemukakan pemahaman lebih mendalam, kemahiran tinggi, dapat menganalisis dan huraian lanjut mengikut kehendak soalan. Jawapan boleh merentasi topik atau mata pelajaran. EMK dapat menyediakan rajah, keluk, jadual walaupun tak diminta dalam soalan. Jawapan terbaik pelajar ialah apabila dapat memberi cadangan atau rumusan atau menjawab dari dua sisi pendirian, menyatakan kebaikan, keburukan, pro, kontra, positif, negatif, setuju, tidak setuju walaupun tak dinyatakan secara jelas tetapi mencapai maksud dua sisi. Baiklah para pelajar, untuk pertemuan kali ini, cikgu hanya akan berkongsi teknik menjawab kertas satu sahaja dan insya-Allah pada masa-masa akan datang, cikgu akan berkongsi contoh-contoh soalan untuk kertas dua pula. Tanpa melengahkan masa, mari kita sama-sama meneroka beberapa contoh soalan dalam kertas satu. Soalan satu ini merupakan soalan berbentuk aneka pilihan. Rajah satu berkaitan dengan unit ekonomi. Seperti yang pelajar telah sedia maklum, unit ekonomi terdiri daripada 3, iaitu isi rumah, firma dan kerajaan. Merujuk kepada Rajah 1, Puan Rohani seorang suri rumah sepenuh masa, syarikat Maju Jaya, pembekal baju sukan, manakala X sudah tentulah mewakili kerajaan. Soalannya, apakah masalah kekurangan yang dihadapi oleh unit ekonomi X, iaitu kerajaan? Maka jawapannya A, iaitu kerajaan kekurangan hasil negara. Soalan 3 adalah berkaitan dengan keluk kemungkinan pengeluaran. Pada titik manakah kombinasi pengeluaran adalah tidak cekap? Jawapannya sudah tentulah B, kerana pada titik B berlaku kombinasi pengeluaran yang tidak cekap kerana ekonomi gagal menggunakan faktor pengeluaran yang ada dengan sepenuhnya. Jika pelajar memilih jawapan A atau D di sepanjang garisan cembung, ia menunjukkan masalah pilihan dan kos lepas bagi firma. Manakala jika pelajar memilih jawapan C, titik C menunjukkan masalah ketidakupayaan ekonomi. Soalan 7. Jadual 1 berkaitan dengan permintaan kopi 2-in-1. Soalannya, faktor manakah yang mempengaruhi perubahan permintaan terhadap kopi tersebut? Pada jadual 1, kita boleh lihat harga kopi 2-in-1 tidak berubah, iaitu sama sahaja RM13 dari bulan April hingga Julai. Tetapi kuantiti diminta telah bertambah dari 1,200 hingga 2,500 unit. Jadi, mana satu jawapan pilihan pelajar? Pada slide tersebut, cikgu telah memilih jawapan A kerana harga dijangka naik. Maka permintaan kopi 2-in-1 akan bertambah pada masa sekarang dan menepati bilangan pertambahan kuantiti permintaan kopi dari 1,200 unit kepada 2,500 unit. Jika pelajar memilih jawapan B, harga kopi asli turun, sudah tentulah pengguna akan membeli kopi asli tersebut kerana harganya lebih murah dan menjadikan permintaan kopi 2-in-1 berkurang. Jika pelajar memilih jawapan C pula, iaitu cukai pendapatan naik, maka ini boleh menyebabkan kuasa beli pengguna berkurang dan boleh menyebabkan permintaan kopi 2-in-1 juga berkurang. Dan untuk jawapan D, kos pengeluaran turun. Tiada kaitan dengan konsep permintaan tetapi lebih kepada konsep penawaran, iaitu penawaran kopi bertambah. Rajah 3 dan Rajah 4 berkaitan dengan dua konsep permintaan. Pasangan manakah yang betul? Jadi jawapannya ialah C, iaitu Rajah 3 menunjukkan berlaku pergerakan titik di sepanjang keluk permintaan, manakala Rajah 4 berlaku perubahan titik pada harga yang sama. Seterusnya, Rajah 6 menunjukkan keluk permintaan individu A, individu B, individu C dan pasaran DD. Soalannya, berapakah nilai X? Di sini, pelajar perlu perhatikan keempat-empat keluk tersebut. Keluk DA sama dengan 12 unit. Keluk DD iaitu jumlah permintaan pasaran ialah 52 unit. Jadi, 52 unit tolak 12 unit bersamaan 40 unit. 40 unit adalah baki yang perlu dibahagi dua untuk keluk DB dan keluk DC. Oleh itu, 40 bahagi 2 bersamaan 20 unit. Maka, jawapannya ialah B. Seterusnya, berapakah jumlah penawaran pasaran pada tingkat harga RM60?
Seperti yang cikgu tandakan dengan anak panah berwarna hijau, penawaran pasaran bermaksud pelajar perlu menambahkan penawaran syarikat Jenas dan penawaran syarikat Kiwis iaitu 30 unit beg galas campur dengan 20 unit beg galas bersamaan 60 unit beg galas. Jadi jawapannya ialah D. Untuk soalan nombor 15 pula, soalan ini adalah berkaitan dengan beban cukai yang ditanggung oleh pengguna. Kawasan manakah yang menunjukkan beban cukai yang ditanggung oleh pengguna? Baiklah, para pelajar yang cikgu kasihi sekalian, untuk memudahkan pelajar menjawab soalan ini, pelajar hanya perlu memerhatikan kesan kenaikan harga pada kelok tersebut, seperti yang cikgu tandakan dengan anak panah berwarna merah. Jadi, kawasan P0, P1, E1A adalah kawasan di mana pengguna menghadapi kenaikan harga barang setelah cukai dikenakan kepada pengeluar. Kesan kenaikan harga merupakan beban kepada pengguna. Jadi, jawapannya ialah A. Untuk soalan sebegini, ia merupakan soalan berbentuk item aneka gabungan. Mengapakah kemudahan Maybank To You semakin digemari dalam kalangan masyarakat Malaysia pada masa kini? Jadi di sini pelajar perlu memilih dua jawapan yang paling tepat bagi menggambarkan kemudahan Maybank To You. Sudah tentulah Maybank To You dapat menjimatkan masa tanpa perlu beratur di bank. Mudah digunakan iaitu hanya dengan menggunakan telefon pintar serta boleh dilakukan di mana-mana. Jadi jawapannya ialah C iaitu kombinasi gabungan jawapan 2 dan 3. Akhir sekali, untuk kertas 1, soalan ini merupakan soalan berbentuk item pernyataan betul atau salah. Kebiasaannya, soalan pernyataan betul atau salah akan bermula dari nombor 34 hingga nombor 40. Cuba pelajar baca soalan nombor 34. Pernyataan 1. Semakin tinggi risiko, semakin rendah pulangannya. Jawapannya salah. Pernyataan 2. Tahap kecairan unit amanah adalah sederhana, juga salah. Jadi, kedua-dua pernyataan adalah salah. Maka jawapannya ialah D. Setakat ini sahaja perkongsian yang dapat cikgu berikan untuk para pelajar. Jika ada kesempatan dan ruang lain yang mungkin diberi oleh pihak PPD Jasin, kita akan bertemu lagi. Akhir kata daripada saya, berusahalah bersungguh-sungguh untuk menjawab kertas 1 dengan baik. Pastikan markah betul 35 ke atas. Buat ulang kaji, baca, faham dan catatkan poin-poin penting. Andai kata ada kebaikan daripada penerangan saya tadi, pelajar gunakanlah dengan sebaiknya. Cikgu doakan para pelajar yang mengambil subjek ekonomi berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM. Sekian, terima kasih.